Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz Al-Ghafur, kita boleh duduk seketika lagi dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwan, dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, 91, 92, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Wa atii'u Allaha wa atii'ur rasul wahzaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Sadaqallahul azim. Allah katakan dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman. Ini satu daripada tarbiyah, satu daripada asuhan Tuhan. Cara Tuhan tunjuk kata dia sayang dengan hamba dia. Dia panggil dengan belayan, dipanggil dengan penisbahan kasih sayang. Dia tak hina hamba dia, walaupun dia tahu kemampuan dan kudrat hamba dia. Ketika dia panggil hamba dia, dia panggil dengan penuh kasih sayang. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman. Seolah-olah ada makna, wahai orang-orang yang beriman, seolah-olah dia kata, wahai hamba-hamba aku, hiduplah kamu dengan iman. Wahai hamba-hambaku, jangan kamu tidak beriman. Dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Kita ni orang ni pun orang juga. Tapi bila Tuhan panggil kita, dia panggil apa yang ada dalam hati perut kita, iman. Iman tak duduk atas muka, dia tak duduk atas pakaian, dia benar-benar tasdik dalam hati. Dia panggil apa yang ada dalam hati kita. Dan benda yang dia panggil, dia utarakan itu adalah benda yang paling bernilai di sisi pandangan mata dia. Dia tak panggil bangsa, dia tak panggil apa. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku, jangan hidup tanpa iman, kerana itu yang akan aku tilik dalam hati kamu. Wahai hamba-hambaku, berimanlah kamu pada aku. Wahai hamba-hambaku, kalau kamu tak beriman, di mana aku nak tengok kamu? Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan hidup kalau hidup itu menyebabkan kita korban iman. Jangan berurusan dengan urusan yang kalau kita berurusan dengan dia tergadah iman kita. Jangan. Sekali-kali jangan. Macam dalam surah Az-Zariyat dia kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia bagi tahu sebab apa dia buat kita, jin dan kita. Untuk apa? Untuk ibadat.
Dan semua kita tahu syirik adalah benda yang tidak mengesahkan ibadat, dia membatalkan ibadat. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kau syirik Allah, batal amal kamu. Dan ini Tuhan kata walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Kami wahyu pada engkau Muhammad dan pada nabi-nabi sebelum daripada engkau. Kalau syirik itu berlaku, batal amal kamu. Bila dia kata dia buat kita untuk itu, untuk liya'budun, Imam Qurtubi terjemah dengan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Maka selepas daripada dia cerita sebab dia buat kita, jin dan kita, dia mula panggil kita dengan panggilan yang cukup bernilai di sisi mata dia. Dia panggil, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang percaya kata Tuhan buat dia, ada iman. Orang yang percaya kata Tuhan buat dia, ada misi dan visi, orang beriman. Orang yang terima statement-statement dia berkenaan dengan kejadian kita, orang beriman. Dan sampai kepada hakikat iman, dia tidak menyembah hanya kepada Allah. Itu hakikat iman, hakikat tauhid, tidak menyembah selain daripada Allah. Maka dia kata, wahai orang-orang yang beriman, seolah-olah wahai manusia, jangan kamu hidup dalam keadaan tak ada iman. Maka datang rukun iman yang 6 perkara. Beriman kepada Allah. Macam mana kita beriman pada Allah? Datang hadis Jibril, hadis Umar Al-Khattab, cerita macam mana Jibril datang menjelma sebagai manusia dan berdialog dengan Nabi sebagai sa'il, orang yang bertanya. Tapi rentak tanya dia berbeza, kata Umar. Setiap benda dia tanya kepada Nabi, dia kata sadaqta. Belum pernah cara macam ni kami jumpa pada mana-mana orang yang bertanya. Dia tanya pasal iman. Maka Nabi sebut iman itu iman dengan Allah. Sebelum percaya kitab tu daripada Allah, sebelum percaya kata Rasul itu Tuhan hantar, sebelum percaya tentang takdir kita khair wa syar, nombor satu sekali kena beriman dengan tepat dan betul bagaimana kewujudan Allah. Kena tahu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Daripada situ belajar, seperti kata Muhammad Amin dalam kitab dia Duhal Islam, belajar tentang Tuhan mesti daripada lisan Tuhan. Belajar tentang Tuhan mesti daripada utusan Tuhan. Kalau kita belajar tentang Tuhan dari yang lain, dari sumber yang lain, bukan dari Tuhan, belajar tentang Tuhan bukan daripada sumber utusan Tuhan, kita tak akan jumpa dan kenal Tuhan. Karena mengenal diri Tuhan, kita kenal diri Tuhan kita, Tuhan yang bimbing sendiri. Dia tak boleh pakai panduan akal. Akal mesti dipandu oleh wahyu. Jangan benarkan akal mengembara dalam alam ketuhanan tanpa mendapat panduan suluhan daripada wahyu Tuhan. Apa yang kita nak cari di alam ghaib ni, alam yang kita tak, kalau buka mata pun kita tak tahu alam dia, dimensi dia macam mana, di mana nak start, di mana nak sudah, tak mana nak berhenti, tak tahu. Pasal dia ghaib. Dia bukan melibatkan pendengaran, penglihatan, sentuhan, rasa, deria hidung, tak. Dia benda yang Tuhan turunkan. Tuhan buat turun. Maka setiap benda Tuhan buat turun, maka Allah cerita dalam surah Baqarah, sikap yang kita kena pupuk dalam hati kita, iaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Datang daripada Allah kepada Rasul, yang kita kena pupuk dalam hati kita apa dia? Amana, beriman, terima. Bukan buat analisa, beriman, terima. Akhirnya Tuhan berkenal perkataan yang cukup mulia yang lahir daripada hati orang yang beriman pada Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak wa ilaikal masir. Wa qalu, dan mereka semua kata, mereka orang yang beriman, sami'na, kami dengar Tuhan. Wa ata'na, kami taat. Perkataan ta'a dalam bahasa Arab bermakna ketaatan yang tak pernah ada nawaitu untuk ingkar. Begitulah Tuhan minta tentang diri Tuhan, cara kita beriman.
Tak pernah. Jangan buruk sangka ke Tuhan. Jangan masukkan penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati yang Nabi pesan pada sahabat yang nak mati itu, Nabi kata, baik sangkalah kamu kepada Allah. Yuhsinuna zanna billah. Baik sangka. Kerana buruk sangka kepada Allah ni, kita mensifatkan Tuhan bukan dengan sifat dia, adalah penyakit hati yang paling dahsyat dan ngeri. Jangan buruk sangka ke Tuhan. Menafikan sifat keadilan, rasa Tuhan tak akan berhubung dengan kita. Orang macam kita ni Tuhan nak pandang ke? Ini semua muqaddimah penyakit hati yang nama dia su'udzan nabillah. Dia memandang Tuhan dengan pandangan yang sangat buruk. Tidak boleh. Sekali-kali tidak boleh. Sehingga kan Tuhan tak suka penyakit ni. Dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Tuhan suruh Nabi sebut benda ni. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Punya nak habaq Tuhan tak suka kita buruk sangka ke dia. Kalau hang buruk sangka ke aku nanti buat kat hang seperti mana hang sangka tu. Celaka kita. Buruk sangka ke Tuhan ni membikin hidup kita celaka. Kalau kita rasa Tuhan tak makbul doa kita, kalau itu yang hang rasa Tuhan kata, aku buat tu. Kenapa buruk sangka ke aku sangat ni? Sedangkan aku buat hang untuk ibadat pada aku. Tuhan guna perkataan ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku tak minta makanan daripada kamu. Aku yang bagi rezeki pada kamu. Kamu tak perlu cari makan. Kamu tak perlu fikir pasal apa ini. Aku yang bagi pada kamu. Aku ini Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Siapa yang bergantung pada aku, dia berpegang kepada dahan yang tidak rapuh, dahan yang tidak mudah patah. Aku ini Dzul Quwwatil Matin, mempunyai kuat, kekuatan, matin, sangat kukuh. Maka Allah start ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berusaha menjadi diri dia beriman. Kita dalam proses beriman, kita nak sampai kepada iman yang sempurna. Hari demi hari kita buat kerja. Kita tazkiyah diri kita, fikiran kita. Seperti kata Huzaifah kan, dalam beriman kepada Allah ni kita perlu apa? 4 benda. Banyak kali dah saya ulang kan, saja ulang. Dalam ulang pun tak ingat, tambah tak ulang. Dalam beriman kita perlu apa? Kita perlu lisanu zakir, lisan yang berurusan dengan Tuhan. Kita raditu billahi rabbah, saya redha Allah Tuhan saya. Okey, clear. Kita Muslim, alhamdulillah, clear. Kita umat Muhammad, clear. Ini semua apa kita kata, ini semua adalah muqaddimah membuktikan kita iman. Tapi kita memerlukan lisanun zakir, lisan yang berurusan dengan Tuhan. Orang yang mengaku beriman tu, lidah dia sendiri kena berurusan dengan Tuhan, bukan dia passing pada orang. Dia kena berurusan dengan Tuhan. Lepas itu ayat berkenaan dengan doa, Allah kata ud'uni astajib lakum. Kata ud'uni, dia memerintah kepada yang jamak. Betul Ustaz Nan? Saya bahasa saya rujuk dengan Ustaz Nan, ni guru saya, sepupu saya lebih aula dari saya. Ud'uni, dia perintah semua, tapi kembali kepada mufrad. Ud'uni, kamu semua menyeru, meminta, ni hanya pada aku seorang. Kamu yang ramai, manusia, jin, kalau meminta, kamu semua kalau meminta, daripada sebesar-besar permintaan sampai sekecil-kecil benda nak meminta, yang makhluk tak boleh bagi, hanya Tuhan saja boleh bagi. Ni, dia tak kata na. Wahai dia boleh kata na, dia ada malaikat yang banyak. Dan kita pun tahu ada malaikat berturun wahyu, ada malaikat bagi jaga rezeki dah. Kerana rububiyah itu milik dia, uluhiyah itu milik dia. Kamu meminta, kamu semua meminta, ni hanya pada aku seorang. Tidak ada perantaraan. Lepas tu dia guna perkataan astajib lakum. Mufrad kembali pada jamak.
astajib lakum, hanya aku seorang saja boleh bagi apa yang kamu minta. Ya subhanallah. Kita mula beriman pada Allah, kita dah ada pekakai iman, kita jaga iman kita elok-elok. Pasal itu dalam semua doa Al-Quran, Quran guna dua perkataan, hadis dan Al-Quran guna dua perkataan, Rabbana, Allahumma. Tak ada, dia tak guna perkataan lain. Rabbana, wahai pencipta kami, pemilik kami, pengatur rezeki kami, pentadbir kami, sayyid kami. Allahumma, wahai Tuhan yang kami sembah. Allahumma, uluhiyah Tuhan, wahai Tuhan yang kami ibadahi. Rabbana, Tuhan yang mempunyai sifat rububiyah. Allahumma, Tuhan yang bersifat uluhiyah. Direct terus ke Tuhan. Kenapa? Kerana itu cara beriman kepada Allah. Tak boleh seru benda lain, dia tak suka. Dia sangat cemburu. Minta ke aku seorang. Karena itu, kenapa ini datang? Kerana orang yang beriman itu kena ada lisanun zakir, lisan yang dia sendiri berurusan dengan Tuhan yang dia kata dia beriman. Kerana itu Nabi ajak kita salat, baca doa sendiri. Jangan pasing kat orang. Kita nak doa kat kita nak doa kat orang hidup, kita nak doa kat orang mati, pakai lisan kita. Tuhan yang kita imani tak pekak, tak bisu, tidak sombong, tidak angkuh, tidak pilih kasih. Kalau dia bersifat Al-Jabbar, dia bersifat Al-Qahar, itu adalah sifat dia, bukan melambangkan kesombongan dia menolak kita. Sombong Tuhan bukan menolak. Sombong Tuhan memberi. Sombong manusianya menolak. Kita tengok dia tu sombong. Kata sombong tak faham, satu macamnya timing nampak. Baru nak faham. Dia ni ranggi, terus faham. Satu macamnya rosyom duk main. Ya. Kita punya sifat sombong banyak menolak. Jumpa tuan, nak minta derma sikit. Sombong ni macam mana? Bagi ke tak bagi? Tak bagi. Kalau dia bagi, mesti paling kurang. Tapi sombong Tuhan memberi. Sombong Tuhan bukan dia melarikan diri daripada kita, mendekati kita. Dia Al-Jabbar, dia Al-Qahar. Sifat-sifat besar, sifat-sifat keangkuhan itu milik dia. Tapi angkuh dia merapatkan kita dengan dia. Ini betapa khilaf Tuhan dengan hamba dia. Sangat dahsyat. Jadi kita kena ada zakir, lisanun zakir. Satu, kata Huzaifah. Yang kedua, dalam beriman kita kena ada apa? Qalbun syakir. Hati yang berurusan dengan Tuhan. Qalbun syakir, hati yang mensyukuri pemberian Tuhan pada dia. Ya subhanallah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi baca, Syekhul Islam kata Nabi baca dalam solat, baru Nabi bagi salam. Sebagian ulama kata lepas salam baru baca doa ni sebagai wirid. Tapi Syekhul Islam dia menguatkan pandangan dia, baca dalam solat. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala zikrika, di atas nak ingat pada Engkau ya Allah. Ikhwan, kita boleh ingat banyak benda, Tuhan belum tentu kita boleh ingat. Kalau dia bagi kita ingat dia, memang dia sayang kita. Dia bagi kita ingat dia dengan cara yang dia sayang pula, lagi dia sayang kita. Dia bagi kita ingat dia pula at par dengan Rasul yang dia hantar, lagi makam sayang dia tu berganda-ganda menempel ke kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong saya ya Allah, saya nak syukur pada Engkau. Ya ikhwan, ujian nak syukur ni banyak ikhwan. Kita nak syukur tapi halangan-halangan yang syaitan bawa cukup banyak ikhwan. Dia guna fikiran kita, hati kita, emosi kita, ilusi kita, akal kita, sekeliling kita, dia guna supaya tawak kesyukuran kita pada Allah. Wa husni ibadatik, tolong saya ya Allah, saya nak buat ibadat yang baik ya Allah, yang terbaik, yang Kau terima. Maka kita kena ada qalbun syakirun, hati yang syukur pada Allah. Tak cukup dekat tu. Huzaifah kata, kita juga kena ada badanun sabir, badan yang sabar
ketika berurusan dengan Tuhan. Kita nak mangkit sembahyang subuh, nak wirid, lepas tu baru nak pergi buat kerja, badan kena sabar. Nak sembahyang, nak zikir Allah, nak berdoa pada Allah, hari sakit lagi kena sabar. Hari ghaflatun, bukan ghaflah, ghaflatun. Ghaflah tu sikit pakcik, ghaflatun. Tadi macam pakcik kata dalam kereta kan, sintak dengan sintaru. Oh, sintaru dahsyat. Sintak tu boleh kira lagi, sintaru dahsyat. Sakit nak ibadah, sakit nak jaga khusyuk, nak baik sangka pada Tuhan. Masa bila? Masa susah. Maka datang hadis Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Nabi pesan pada Abdullah bin Abbas dalam riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Nabi kata, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha, ingat Allah ketika Allah bagi kamu senang. Allah bagi pada kita rakha, kesenangan, kesihatan, tak ada ghaflah, tak ada runsing apa, ingat banyak-banyak kepada Allah. Kenapa? Perbuatan kita ingat Allah masa kita senang ni, ya'rifka fi syiddah, Tuhan akan ambil itu kenang kita masa kita susah. Orang yang susah dipanggil Tuhan, Tuhan tolong dia, tapi Tuhan tak berkat dia. Dengan satu orang dia susah dia panggil Tuhan, Tuhan tolong dia dan berkat dia, sangat beza. Orang yang sakit, Tuhan bagi dia berkat, sakit tu bawa berkat pada dia. Dengan orang yang sakit sembuh, tak ada berkat, berbeza, sangat berbeza. Kau akan lihat, kata Ibn Rajab Hambali, kau akan lihat orang yang dirahmati oleh Allah ni, selepas Tuhan balak dia, Tuhan uji dia, kau akan tengok apa berjadi dalam hidup dia, lisan dia, hati dia, badan dia tak putus dengan Tuhan. Dan kau tak akan lihat pada wajah dia betapa dia sangat dendam dengan Tuhan, tak ada. Tapi orang yang Tuhan bagi segala-gala, Tuhan tarik barakah ni, kau akan tengok dia tak ada lisan nak panggil Tuhan. Alhamdulillah tu dia nak sebut macam tarik kereta gadi. Kita biasa dah tengok kereta gadi Ustaz Nan, tapi orang muda-muda tak biasa tengok kereta gadi. Pakcik biasa tengok kereta gadi. Gadi tu kereta lah, kereta tu gadi. Tapi kereta gadi lain. Tarik kereta gadi, oh slow, terlalu slow, lambat nak sebut nama Tuhan. Pasal apa? Pasal hati dia, akal dia, dia tidak add power, tak ada jodoh. Hati dia tak boleh nampak kebaikan Tuhan, akal dia sedang memikirkan urusan apa ni Tuhan bagi ke dia, dia tak add power. Dia jadi berceramuk, dia jadi suatu accident, bam, belaga. Maka natijah dia, akibat dia ada pada lisan dia. Lisan dia tak terbuka sebut nama Tuhan. Kata Huzaifah, kita perlu badanun sabir. 3 benda ni urusan kita. Lisan yang zakir, hati yang syakir, badan yang sabir. Tapi Huzaifah kata, 3 dari kita, 1 daripada luar. Menentukan kita boleh beriman juga ada bi'ah daripada luar, environment luar. Huzaifah kata, zaujatun salihatun mu'minatun, pasangan yang membantu kita beriman pada Allah, environment. Ya ikhwan, kita datang mengaji semua, kita dapat maklumat semua cantik, alhamdulillah. Kita pun dah, orang Jawa kata more confident. Tu bahasa apa? Jawa. More confident untuk beriman pada Allah. Kita balik rumah, kita kena haria dengan bini kita. Nak rajin mengaji, COVID pun nak mengaji, kena COVID, mampu habis satu rumah. Allah slow. Dah aku bukan nak pergi, ustaz tu banyak mamak tu pun satu pasal pula, sebulan sekali sudah, sampai sebulan 2 kali pula duk mai. Maki habis. Kita jadi alamak. Alamak, macam buka darian mangkang. Environment kita membantu. Kita belajar semua pasal-pasal sunnah, kita pergi tempat kerja, kita pun nak salat lagu sunnah. Habis bagi salam salat sebagai sunnah, kawan haria kita. Dia kata, you ikut sunnah ke you ikut Pak Haji Wahab? Pergi kita.
Dia cakap depan orang ramai, kita jadi down. Tak, saya ikut sunnah dah, macam Haji Wahab ya dah. Kita kena environment perlu. Maka Nabi bagi tahu kan dalam hadis Bukhari, environment saleh dengan su macam mana, environment baik dengan jahat lagu mana, macam atar. Ini kawan minyak atar, dia tu kawan dengan tukang besi kan. Yalah, badan kita besi punya habuk tu tak masuk dalam hidung, tapi bau besi tu mai environment. Habis tak ada 10% dia singgah ke kita. 4 benda ni kita perlu untuk pertahan iman kita dalam hati. Ya. Maka Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Atau mungkin saya boleh ungkap dengan satu perkataan. Ini perkataan saya mungkin boleh ungkap. Allah menjadikan kita dengan satu harapan yang besar, kita beriman pada dia. Maka kenapa diulang ayat-ayat orang beriman? Dia bagi environment, dia push kita untuk jadi iman. Wahai orang-orang yang beriman. Dia boleh panggil wahai manusia, dia boleh panggil wahai sahabat-sahabat Muhammad. Dia buat kita, dia nak panggil apa dia panggil wahai anak cucu Adam. Dia tak panggil masa-masa tu. Lain tempat dia panggil, lain keadaan dia panggil. Tapi bila dia nak asah kita dengan peraturan, yang peraturan itu bagi tarbiyah pada kita, dia panggil kita dengan nadanya sangat halus. Sehingga kan daripada pengkaji balaghah ilmu Arab ni, Arab tu sendiri bila dia kaji ayat-ayat harfun nida ni, melengung dah. Betapa seninya ayat-ayat Tuhan. Dia panggil kita dan dia nak bawa kita kepada sesuatu. Sehingga kan kalau kita reti panggilan tu, ya Allah, tak ada siapa yang tak terpengaruh dengan panggilan tu. Macam cara dia tanya kan, nak minta telur 2 biji boleh minta seperiuk. Cara dia tanya. Cara kita tanya. Kita pergi kedai-kedai Kelantan kan, orang jual Kelantan, orang nasi Kelantan pagi-pagi dia panggil nasi apa? Nasi campur. Orang Kelantan, nasi campur. Kita pergi ke dia, kita nak beli nasi 2 bungkus, tapi cara dia panggil kita tu, habis haji baru dah pulang masjid ke? Bini kita kalau balik ni, Pak Ang, pergi mana? Cara dia panggil tu, kita nak beli 2 bungkus, kita beli yang kedai-kedai tu. Cara dia panggil tu, ya subhanallah. Tuhan bila panggil manusia, ya ayyuhallazina amanu, terkulai manusia pegang pedang ni, naik kuda sebegitu punya laju. Dia kata, aku nak pergi ke Sahara, aku nak lawan dengan Tuhan Muhammad di Sahara. Pacu bawa kuda laju-laju. Tiba-tiba dia dengar panggilan, ya ayyuhallazina amanu. Jatuh dia ke tanah dengan pedang tu. Panggilan ini melembutkan hati manusia. Sangat dahsyat. Pasal itu mereka kaji bagaimana Luqman boleh guna perkataan ya bunayya di tengah-tengah dunia, belum ada milenium lagi. Terkulai anak dia. Kita masalah kita pasal kita daripada kecil tak diajak bahasa Arab. Daripada kecil tak diajak. Macam saya, walaupun saya mamak, tapi daripada kecil saya cakap Melayu, maka habislah bahasa Tamil saya. Lepas tu pula duk pergi sekolah, kita duk cakap Tamil sikit, dia berkata anak Indu mai, dah kulit lagu ni dia kata anak Indu, terus tak mau pergi sekolah. Akhirnya bila kita tua bangka, apa hilang daripada kita? Bahasa. Bila mai umur tua bangka lah, tapi taklah bangka sangat, bangka sikit aja. Ya, ruginya aku tak reti bahasa Tamil. Kalau boleh bahasa Tamil, berapa banyak dakwah kita boleh buat? Berapa banyak mamak-mamak kita boleh sunnahkan? Tapi kita tak mampu nak cakap. Kita Muslim kan, Imam Syafi'i kata pendidikan yang wajib kepada anak orang Islam adalah bahasa Arab. Tapi dah kita tak belajar bahasa Arab ni senang kalau daripada kecil. Yang susah ni bila ada otak ni sarat dengan kapal jingga, baru nak pergi belajar. Tengah-tengah nak belajar, bini call, you ada mana? Ni duk belajar bahasa Arab. Dia pilih kita bahasa Arab, tengok kahwin dengan Jawa belajar bahasa Arab. Last sekali duk apa itu? Fa'alu. Duk boleh itu je. Huwa humahum. Betul tak boleh apa. Tapi kalau kita belajar daripada awal,
Sampai 10 tahun kita dah khatam Jurumiyah, 11 tahun kita dah buka dah Ashmuni. Ya Allah ya Tuhan, Luqman panggil ya bunayya la tusyrik billah, sehingga bila dia kata ya bunayya, benda yang dia nak habaq tu terlalu besar dalam masyarakat, anak dia boleh terima la tusyrik billah dengan kalimah ya harfun nida tu. Maka Allah panggil kita ni, tak ada orang yang belajar ilmu balaghah yang tak tersentak jiwa dia bila dengar ayat macam ni. Ya ayyuhallazina amanu, terdiam Ustaz, terdiam Ustaz. Indahnya, cantiknya, menarik perhatiannya, memujuknya, merayunya, memberi penghormatannya. Ya subhanallah. Sangat qaulan kariman walayinan, perkataannya mulia dan lembut Tuhan pakai. Apa yang Tuhan nak asuh kita? Tengok. Allah kata, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Allah kata sesungguhnya kata Allah, sungguh kata Allah, apa yang aku nak habaq di belakang ni benar-benar bawa padah dalam hidup kamu. Allah kata sesungguhnya, Allah kata arak, judi, ansab, al-ansab, satu jenis pemujaan berhala, wal azlam, satu jenis usaha hidup, tapi dalam bentuk meramal-ramal hidup manusia, senang ke susah ke. Allah kata keempat-empat ni, khamar, maisir, ansab, azlam, Allah kata rijsun, rijs. Rijs, dia guna perkataan rijs, keji. Tapi dalam bahasa Arab, rijs juga bermakna najis. Najis juga dikatakan rijs. Bila Allah sebut tentang babi dalam Quran, Allah kata rijs, menyebabkan fuqaha khilaf, babi ni najis ke tak? Pasal perkataan rijs. Benda-benda yang merosakkan akhlak juga dipanggil rijs. Lagi satu benda kotor, kotor sangat-sangat. Dia tak najis tapi dia kotor, dengan bau dia tak elok, juga orang panggil rijs. Jadi ketiga-tiga makna ni kita boleh himpun dalam perkataan ni. Allah kata sesungguhnya minum arak, maisir kita terjemah dengan makna judi, ansab pemujaan berhala, memuja berhala, dan masalah meramal nasib. Allah kata kesemua ini benda yang keji, benda yang merosakkan akhlak, meruntuhkan kehidupan. Tak cukup dekat tu, Allah kata min amali syaitan, semua ini daripada perbuatan datang daripada syaitan, amal syaitan. Fajtanibuhu, Allah kata maka hendaklah kesemua kamu menjauhinya. Semua kamu, seorang pun jangan. Kalau kamu tadi faham makna iman, memang kamu nak beriman pada Allah, seorang pun jangan terkecuali. Semua daripada kamu tinggalkan benda ni. La'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat kejayaan. Kita tuflihun kita terjemah dengan makna kejayaan. Mungkin kata itu satu makna daripada makna aflah. Tapi juga makna lain kepada aflah adalah ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Allah kata qad aflahal mu'minun. Allah kata hati yang beriman pada Allah Ta'ala ni selalunya untung. Hati yang kalau ada beriman pada Allah ni selalu tenteram. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman ni apa ada dalam hati dia? Iman. Maka iman itu aflah, Allah kata, bawa orang beriman tu jadi aman dan tenteram hidup dia. Walaupun dia kena ujian macam orang lain, tapi jiwa dia aman. Dia tahu hakikat kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aman. Kita belajar dapat segulung ijazah, yang tu pun muflihun juga, tapi dia bukan satu makna. Kedamaian, ketenangan, bahagia, itu juga makna aflah.
jiwa kita rasa damai, jiwa kita rasa ya Allah, benarlah janji hang. Allah kata tinggal semua benda ni. Tapi nak tinggal benda ni, kata Allah, nak tinggal benda ni, dia start dengan iman. Nak tinggal arak, nak tinggal judi, nak tinggal pemujaan berhala, dan nak tinggal meramal-ramal hidup kita ni, semua ni memerlukan roh iman. Bukan boleh ditinggal di atas kewarasan akal, bukan di atas tenaga yang banyak, bukan di atas sihat. Boleh menyebabkan kamu tak buat benda ni semua, iman. Dan dengan iman itu kamu akan rasa menjauhi benda kotor. Allah bagi dua sebab kita kena jauhi benda ni. Pertama, dia rijisun, kedua dia amali syaitan. Syaitan ni walaupun umur dia panjang, kita tak nampak dia boleh ganggu kita. Seminit, satu saat dalam hidup dia tak pernah bahagia. Dia tak pernah bahagia. Dia main dengan muka bertanduk, dengan mata merah. Hebat, dia main kadang-kadang tinggi macam pokok nyok. Baca ayat Quran, dia jadi lebih kecil daripada semut. Hina dia. Sebab dalam hati dia tak ada iman. Dalam hati syaitan tak ada iman. Dalam hati iblis kosong. Hari-hari dia menderita, hari-hari dia duka cita, hari-hari dia ada ham dan hazan, risau, bimbang, duka cita, menangis, sunyi, sepi jiwa dia. Kenapa? Dia tak ada iman. Dia tak ada iman. Pasal tu bila jin lalu depan Nabi, dengar Nabi baca Quran, apa jin kata? Inna sami'na Qur'ana ajaban yahdi ila rusydi. Jin sebut lagu tu. Hari ini jin kata kami dengar benda yang sangat ajaib, yang dia memberi kepada kami petunjuk, dia membuka hati kami rasa tenang dan damai. Maka mereka menghadap Nabi nak beriman. Bermulalah Islam di zaman jin, Islam dalam dunia jin pada zaman Nabi. Sebelumnya jin diperhambakan, jin pukul jin, jin dera jin, dan jin kata di kalangan manusia pun buat lagu tu kat kami. Depa tangkap, depa tambat kami, depa pukul kami tak buat kerja. Tapi bila Quran sampai pada kami rasa punya tenang. Kami ada kehidupan. Ya subhanallah ikhwan. Maka untuk tinggal benda-benda ni diperlukan iman. Bahkan mungkin saya boleh katakan ikhwan, 4 benda Tuhan bagi contoh ni, arak, judi, ansab, masalah memuja berhala, dan masalah bertenung nasib. Ini ikhwan, benda ni dia boleh buat kita jadi mudmin. Mudmin maksud dia apa? Ketagih. Tengok macam mana orang bila main masa nak main judi, gatai tangan dia macam mana. Dia takbir pun lagu tu. Kata kecil manis tinggi ke tak? Dia kata is coming. Maksud dia apa? Masa dah sampai nak main. Kata dia. Dia sekali dia tak main, apa jadi kat dia? Dia jadi lost control. Tak boleh kontrol. Dia kira nak marah. Dia boleh main walaupun kalah. Lega. Padan muka aku kalah. Alhamdulillah kalah. Janji boleh main. Minum macam mana? Bergantung kepada berhala-berhala. Hidup kita bergantung pada berhala. Masa depan kita bergantung pada ramalan. Betapa daifnya orang ni. Nak tinggal lagu mana? Sebab apa yang ada dalam benda ni syaitan. Syaitan kuasai. Dan kemampuan kita tak boleh lawan dengan syaitan. Kita tak nampak dia. Maka apa yang boleh menghalang syaitan? Iman saja. Iman saja syaitan tak boleh kawal. Bila kita ada beriman, dia panas dekat hati kita. Orang beriman ada lisan, orang beriman ada hati, orang beriman ada kesabaran dengan Tuhan, orang beriman ada environment yang membantu iman dia. Syaitan kalah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu Tuhan yang ikhlas beribadat padamu, aku tak boleh kacau. Aku tak ada sultan, aku tak ada kemampuan, aku tak boleh buat apa. Mereka beriman padamu. Maka nak tinggal benda bodoh ni, 4 benda bodoh, tapi orang yang main 4 benda bodoh ni tak bodoh. Yang main judi di Las Vegas bodoh-bodoh ke dia, bah?
Ui, mereka orang besar-besar, orang hebat-hebat. Hak main di Genting Highland tu, hak main bawah pokok ketapang jangan masuk campur. Yang tu lain bab. Hak tu semua main potong. Ini hak main bertarung besar-besar ni. Sekali dia bertarung kita nak takut. Separuh daripada bisnes dia bertaruh. Kalau aku kalah dalam bisnes aku, boh nama hang. Hang jadi share partner aku. Dahsyat. Daun pakau tu dibaling. Dahsyat ikhwan. Seni. Nak baca nombor seni, nak kalih daun tu seni, nak tengok pun seni. Bukan boleh pergi tengok buta lagu tu aja. Cara nak angkat tu. Nak saya ajak kan? Julutong mai. Julutong jubatan.com tak jahanam. Oh subhanallah. Subhanallah. Nak tinggal benda ni tak boleh sebarang. Kata saya berazam nak tinggal, tak boleh. Dia mesti dibantu beriman kepada Allah. Kenapa? Kerana dalamnya ada syaitan, dalamnya ada najis yang tidak berbau, kekotoran yang tak dapat dilihat dengan mata. Dia satu wabak dan penyakit. Bila manusia terlibat hidup dia ramal hidup dia atas lisan orang. Dia ramal hidup dia atas lisan orang. Tengok Ustaz, nasib saya nak jadi apa? Dan dia percaya. Dan kawan yang ramal dengan dia tu, kawan tu pun teruk. Dan dia boleh percaya, sebodoh tu. Allah kata benar-benar keji. Tuhan kata benar-benar ada syaitan. Allah kata fajtanibu, tarik iman tu masuk dalam hati kamu supaya kamu boleh tinggal benar ni, dan kamu akan rasa bahagia bila tinggal benar ni. Kemudian Tuhan kata innama yuridu syaitan. Allah kata kenapa syaitan duduk sangat kat empat benda ni? Kerana syaitan itu kata Tuhan sebenar-benarnya ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kerana dia benar-benar nak mewujudkan satu suasana al-adawah wal baghdha. Suasana hidup ni penuh dengan musuh dan kebencian. Sama ada yang dua benda ni, terutama dua benda ni, arak dan judi. Kawan yang minum arak, yang main judi, yang kalah atau yang menang, dua-dua dia nak ada pemusuhan. Tak ada untung tak mana-mana. Tak ada untung tak mana-mana. Tak ada untung. Dia berbeza dengan dua lagi tadi, ansab dan azlam. Ansab dengan azlam, kalau orang tu buat, kadang-kadang dia boleh sembunyi. Tapi dua benda ni, khamar dan dengan maisir, buat tak boleh sembunyi. Dia tak boleh sembunyi. Dia nampak kesan dia. Minum arak, boleh sembunyi. Kata pasal apa? Jalan melelong. Oh, dia kata Indonesia gempa bumi sampai ke sini. Masalahnya hang seorang je melelong, hak lain macam elok. Dia sembunyi macam mana? Kan bapak dia kata kat dia, Harun, tarik nafas. Dia tarik, berkeluar suara, berkeluar nafas. Dua benda ni, khamar dan maisir, benar-benar ada setan di situ. Setan nak menumbuhkan al-adawata wal baghdha. Masyarakat kamu jadi masyarakat yang bermusuh, masyarakat kamu jadi masyarakat yang benci-membenci. Ikhwan, kadang-kadang ikhwan kita tak kenal rupa dia, tak tahu nama dia, itulah first time kita tengok dia, tapi sekali tengok benci. Mana benci tu mai? Tak tahu. Tak tahu. Tak kenal pun. Sekali-kali pandang, aku meluat tengok dia ni. Apa dia tu buat ke kawan ni? Tak buat apa pun. Benci mai. Apa ini? Baghdha. Lepas jadi benci, lepas benci dalam hati, setiap bahasa kita, jelingan mata kita menghala menuju akibat permusuhan. Tu orang tua dulu kata kan, tengok apa? Sekali kita tengok dia okey, lagi sekali dia tengok kita tengok juga dia tanya mau apa? Dia tanya untuk mau apa? Kenapa benda ni jadi? Quran kata innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan nak kamu ni
yang Quran rangsangkan dengan iman, setan tak mau kamu jadi iman. Kamu terlibat dengan arak, kamu tak boleh beriman. Kamu terlibat dengan judi, kamu tak boleh percaya ke Tuhan. Kamu terlibat dengan memuja berhala, terlibat dengan meramal nasib, kamu tak boleh beriman pada Allah. Maka setan nak ada musuh antara kamu dengan Tuhan, antara kamu dengan Muhammad utusan Tuhan, antara kamu dengan orang yang ikut Muhammad. Bahkan di kalangan kamu yang buat gejala tak elok ni pun akan musuh. Sampai peringkat apa? Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah. Sampai peringkat kamu tak akan dapat sembahyang dan mengingati Allah. Dia mau tahap tu. Lepas tu Allah kata, fahal antum muntahun. Adakah kamu tak mau stop lagi, berusaha nak stop? Adakah kamu tak mau nak stop lagi benda ni? Adakah kamu tak mau sampai kepada muntaha dia, intaha, kesudahan? Adakah kamu tak mau pergi tang situ, nak terus lagi dengan benda ni? Jadi kalau kita tanya balik, macam mana kita nak stop benda tu? Dia balik pada awal ayat. Apa dia? Beriman pada Allah. Dan masalah iman ni satu pula ikhwan, Allahu Akbar. Tak boleh paksa. La ikraha fid din. Tak boleh paksa. Nak paksa orang beriman, tak boleh. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah letak perbezaan antara hidayah dan kesesatan. Lahirkan daripada jiwa kita untuk beriman kepada Allah. Benih-benih iman. Bawa benih-benih iman tu keluar. Tengok. Baru Allah kata macam ni. Mari aku ajak apa? Kalau susah sangat nak beriman, rasa payah sangat, mari aku bimbing. Allah kata, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu. Tengok. Allah kata sekarang didik hati kamu. Didik macam mana? Allah kata taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wahzaru, Allah kata, dan berhati-hati. Jaga diri kamu elok-elok. Sebab apa ikhwan? Sebab dalam kita beriman kepada Allah Ta'ala, dalam kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita melangkah nak beriman, nak tinggal semua benda ni, setan tak duduk diam. Dia nanti mai. Dia guna environment. Dia boleh masuk dalam badan kita. Dia boleh metiup dengan dia punya nafas dia. Yang Nabi sebut dia ada nafas, dia ada ayat liak, dia ada ayat kencing, dia ada ayat muntah. Dia boleh buat. Dia boleh cekik orang sampai mati. Dia akan guna untuk siapa? Untuk orang-orang yang nak beriman pada Allah. Dulu masa main judi, dulu masa minum arak, tak dengar suara apa pun tak dengar. Berhenti Ustaz Nan, 2-3 hari main masjid, dengar macam-macam suara. Tengah duduk semayang, Allahu Akbar, dengar suara botol berotuh dengan botol. Keling. Tak bunyi Melayu, keling. Subhanallah. Dulu macam Yamsing, tak dengar suara apa. Jalan tergolek jatuh dalam parit pun tak bau parit. Bila berhenti nak jadi orang baik ni, pegang biji tasbih, subhanallah. Dalam tu subhanallah tu, memori main judi tu selungguk dia main. Allah astaghfirullahalazim. Awak aku jadi macam ni. Allah kata wahzaru. Bila kita nak ikut Allah, nak kembali pada Allah dan Rasul, Allah kata kena hati-hati. Dia akan buat kita tak bertahan lama atas ajaran Tuhan. Allah kata fa in tawallaitum. Allah kata ingat nasihat ni. Kalau kamu surrender, kamu give up, kamu tak ada semangat yang kuat, kamu mula berpaling, Allah kata fa'lamu, kamu kena ingat baik-baik, innama ala rasulinal balaghul mubin. Kerja Rasul kami turunkan wahyu pada dia hanya menyampaikan sahaja. Kamulah yang akan balik berjumpa kami dan kamulah kena hisab dengan kami. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata apa? Bila kita nak berhijrah, dua benda kena ada pada kita, mujahadah dan istiqamah.
Mujahadah ni maksud dia apa? Berani bertarung dan mengharungi dunia yang baru, dunia hijrah. Dan yang kedua kenapa? Istiqamah. Kena sabat, kekukuhan jiwa tu kena ada. Fastaqim kama umirt. Allah kata, luruslah kamu seperti mana kamu diperintahkan. Ya subhanallah ikhwan. Ikhwan, ayat yang kita baca ini ayat 90, 91, 92 daripada surah Al-Ma'idah. Sekali pandang, ayat ini berkenaan dengan menceritakan tentang arak, judi, kan? Ansab, pemujaan kepada berhala, azlam, masalah ramalan-ramalan, dibuat nasib, ramalan nasib. Pertama, ayat ini, keempat-empat amalan ini, ulama kita kata, amalan ini adalah amalan yang menutup akal manusia daripada melihat tujuan dia hidup. Dia tutup. Bila manusia itu terlibat dengan arak itu tutup fikiran dia dan roh dia daripada melihat tujuan dia hidup. Antum berapa kali dalam hidup Nabi, kalau saya tanyalah, sepanjangnya antum ingatlah dalam sirah kan, berapa kali dalam hidup Nabi, Nabi susah, kata Nabi lapar, hanya bagi dia menadah tangan, Tuhan saya lapar. Tiba-tiba orang kata jatuh sesuatu yang pelik daripada langit sebagai rezeki. Berapa kali Ustaz Nan? Hampir tak ada. Hampir tak ada. Sedangkan dia Rasul, sedangkan dia ada mukjizat. Why not kita kata use your mukjizat sebagai Rasul? Dia bukan orang biasa. Tok Wali pun banyak pelik-pelik duk jadi. Dia Ustaz Nan cerita baru ni kan. Tok Wali buat kenduri, celok kaki dalam laut, jadi Bandung. Jadi Bandung sampai Indonesia tu dapat nama Bandung. Duduk di laut, celok kaki, jadi Bandung. Ayak tu naik ke darat, jadi mi Bandung. Tu yang Pakcik Anibah kata, mampulah ikan hari tu. That based on cerita kan. Berapa banyak ada wali guna dia punya kelebihan ni. Dulu ada wali, dia mengajak macam ni, orang punya full orang sampai ke, tak tahulah, kuliah dia ni sejauh mata memandang. Pedak kan, dia nak terkencin, dia tak boleh keluar. Apa dia buat? Dia berjalan atas kepala dia pun. Mungkin tak banyak fitrah kot dia buat ni, dia berjalan atas kepala dia pun. Dan dia tak jatuh, tak rebah. Maknanya dia telah guna dia punya kelebihan. Ya, ada wali, dia buat kianat dia, bawa pergi tengah laut, dia suruh dia terjun. Dia kata tak sampai lagi sana, dia kata terjun. Dia pun turun daripada perahu tu, turun-turun dia berjalan sayang. Bermakna wali ni telah guna dia punya karamah dia, kelebihan dia. Tapi Muhammad ni Nabi kita bagi tiap-tiap Nabi itu ada dakwahnya mustajab, doanya mustajab. Berapa kali Muhammad pakai untuk hidup dia yang susah. Dan kita semua tahu Muhammad bukan orang senang. Rumah duduk Madinah Ustaz Nan, dalam rumah tak ada kurma. Sebab boleh bayang. Macam kita kan, duduk tentok kau dalam rumah tak ada rokok. Apa ni? Apa ini? Maknanya bangsat sangatkah kita ni sampai rokok daun pun tak ada? Apa ini? Kurma tumbuh di tanah Arah, rumah Rasul tak ada kurma. Ya Allah. Kata Aisyah 3 bulan rumah Nabi tak berasak. Dalam hadis Bukhari, jiran perah susu hantang itulah kami minum. Ya. Wahai Muhammad tu asal memang duk jaga kambing kan, tak ada susu. Ya subhanallah. Masa kita dengar cerita Halimatus Sa'diyah Nabi beranak dulu, bila Halimah bela Nabi kan, kurus kering Halimah punya kambing, sejak Halimah bela Nabi ni, susu penuh badan. Tapi bila sejak dia besar, dia jadi Nabi, jadi Rasul, dia susah. Masa korek Khandak, nak berlaku perang Khandak kan, 3,000 orang sahabat korek.
di perut Nabi, dalam hadis Bukhari Muslim kata ada 3 batu. Jabir kata bila Nabi nak turun dalam lubang tu, tengah-tengah korek lubang ada batu besar. Sahabat duk kata tak pecah, dia panggil Nabi. Mai tengok. Nabi masa Nabi nak turun, Nabi angkat jubah dia. Sahabat kata kami nampak ada 3 batu. Kami ada 2 batu. Nak tahan supaya angin tak masuk perut. 3. Jabir tak boleh tahan. Dia minta izin nak balik, dia pergi jumpa isteri dia. Dia kata carilah kambing walaupun anak. Anak ni anak kambing baru nak besar ah. Dia kata hang kena sembelih juga, abah aku tak boleh tahan tengok Nabi. Pi sembelih. Dan lah masak cara orang Arab apa ni semua dia masak. Dia patah balik pergi jumpa Nabi, dia bisik-bisik pak cik. Dia bisik. Dia kata ya Rasulullah anta rajulun aw rajulani. Dia kata Rasulullah seorang, carilah seorang lagi ataupun lagi 2 orang, kira-kira 1 hidang. Jom, saya ada sembelih anak, kita makan ya Rasulullah. Nabi kata apa? Dia kata anak. Apa Nabi kata? Nabi kata masya Allah akthar tayyib. Oh Nabi kata kalau sembelih kambing ni kira kenduri besar, ni sedap. Terus Nabi bagi assalamualaikum sahabat-sahabat, Jabir buat kambing 3,000 orang sahabat. Muka dia jadi apa? Biru. Jabir lari balik rumah. Dia pergi habaq kat bini dia. Dia kata punggah hari ni. Aku pergi selotok dengan Nabi. Nabi pergi buat public announcement. Nabi kata ayuhal muhajirun, wahai sahabat-sahabat kita, Jabir buat kenduri, jom kita pergi rumah dia. Saya ingat ikhwan, tuan rumah boleh pergi siam oh. Lari keluar bodoh. Antu tahu lah, antu kita duduk di Mekah kan, orang kata kan sekok kambing berapa Arab duduk, habis tinggi 6 orang. Kita sekok kambing sekampung. Apa bini Jabir kata? Abang usah takut abang. Wa Rasulullah. Dia tahu apa dia buat. Dengan sekok kambing yang kecil itu boleh dimakan oleh semua orang. Masa dia nak lari balik, Nabi kata sepatah kat dia. Nabi kata habis pesan kat isteri hang, jangan buka penutup periuk rumah hamba sampai aku mai. Berapa kali benda ni jadi kat dia. Dan benda tu jadi bukan dia makan seorang-seorang dia. Dia kata hari ini yaumul maja'ah. Kita diuji dengan lapar. Nabi kata, jangan sorok makanan, kongsi dengan orang. Jangan duk sorok-sorok makanan. Macam tu punya dia Rasul. Dia susah, dia bertarung dengan apa? Dengan fitrah alam. Tak sekali dia ajak umat dia minjudi. Dia haramkan minjudi walaupun dalam susah. Kenapa? Kerana minjudi ini benar-benar membodohkan matlamat Tuhan buat kita. Raplah-raplah minum arak, membodohkan maksud Tuhan buat kita. Sangat membodohkan. Tak bodoh ke ikhwan? Kita pergi minta nasib kita kepada satu batu yang duduk depan kita. Tangan tak ada, kaki tak ada, dengar ada, cakap pun tak boleh. Kita gantung hidup kat dia. Lepas tu kita pergi jumpa orang, minta orang tu meramal masa depan hidup kita. Masa depan hidup kita dipegang oleh pencipta kita. Ulama kita kata 4 perkara ni benar-benar merosakkan matlamat hidup kita. Dan kemudiannya Allah bagi tahu kenapa benda ni bagi rosak. Kerana dalamnya ada syaitan dan kekejian yang syaitan bawa. Lepas tu Tuhan bagi tahu kenapa syaitan nak umat Muhammad terlibat dengan benda ni. Kerana dia ada agenda besar al-adawah dan baghdha, permusuhan dan kebencian. Lepas tu Tuhan kata sampai peringkat apa akan terjadi? Kamu akan jadi sampai pada peringkat dia halang kamu daripada ingat Allah dan daripada sembahyang. Sedangkan ingat Allah Ta'ala itu sebesar-besar perkara yang umat kena buat, hamba kena buat. Dan sembahyang macam Nabi itu amanah Tuhan pada kita. Tak boleh buat, tak boleh buat. Maka Allah Ta'ala kata takkan nak hidup macam ni lagi, sudahlah. Maka Allah bagi jalan keluar. Macam mana nak keluar? Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia tambah, dia kata bila kita nak pergi kepada makhraj ini, jalan keluar ni, kita kena ada mujahadah dan istiqamah. Apa dia? Mujahadah. Kita kena bertarung. Jangan kita kena ujian sikit kita jadi
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena ujian sikit. Yalah, siapa kena ujian dia tahu lah, ikhwan. Ada sahabat-sahabat kata, kalau isap rokok sehari 3 batang boleh tak? Dulu sekotak lah 3 batang boleh tak? Kita berhentilah sahabat. Tak, ni memang nak berhenti ya, tapi 3 batang takkan tak boleh kot. Cara dia minta kita boleh faham apa dia. Oh ya kawan, dia tak isap rokok sehari sama macam kita sehari suntuk tak semayang, rasa macam mana? Dah pukul 3 lah orang tak buat lagi, 3.45 lah orang tak buat lagi, 4 suku lah orang tak buat lagi. Tengok-tengok orang azan, bukan azan asar, azan isyak. Punya sibuk orang kenduri kenara. Lepas tu kita rasa berlemuh guna. Ya Allah, apa jadi dengan aku ni masa 1 hari aku tak semayang? Rasa lemah, rasa tak boleh duduk, rasa you lost something yang tak boleh nak cover dah. Orang berhenti rokok, ikhwan, macam tu. Antum bayang berhenti rokok, antum bayang berhenti dadah. Masa saya mengajak penjara Pulau Pinang dulu, di bawah pengarah Datuk Yahya, saya di antara yang bagi nasihat kepada orang dadah ni, ikhwan. Antum tengok dia merangkak, Allahu Akbar. Saya pergi buat dengan pusat serenti, macam mana kan dia tengok depa nak berhenti ni. Nanti ada satu malam buat camp mulai dengan depa semua dululah, sebelum saya pergi Iraq dulu. Balik depa pun tak panggil dah. Dulu antum tengok macam mana depa duduk nak tahan tu minum ayat daun ketum. Nak berhenti rokok, nak berhenti dadah, 2 cara. Satu bagi daun ketum, kedua bagi arak, supaya dia punya ketagihan itu ditukar. Tapi dia kena masalah, dia ketagih pula daun ketum. Dia kena pula masalah ketagih arak. Lepas tu mai lagi proses nak tinggal pula 2 benda ni, bagi dia rokok. Dia kena ada benda pengganti. Masa dia nak tukar tu, dia isap rokok, ikhwan, bukan sehari 20 batang, boleh pergi 2 kotak sehari. Dia kena nak bagi. Lepas tu antum suruh dia tinggal rokok, dia kata nak suruh aku mampu daripada aku tinggal arak, aku tinggal dadah separuh mampu mai daun ketum terlibat dengan arak, terlibat dengan rokok. Maknanya kalau tinggal rokok tu, dia tinggal apa? Dia tinggal dadah, dia tinggal daun ketum, dia tinggal arak. Nak suruh aku mampu dia muntah ni, ikhwan, keluar candu. Daripada beberapa yang saya handle dengan Tuan Haji Yahya dulu, 5 orang yang boleh berhenti. Tapi antum tengok depa jadi serupa mayat kita nak bagi mandi. Dan saya pun masa tu saya tengok, saya pun garu kepala. Saya kata, awaklah patuh apa kata isap rokok ni haram. Kesian kat depa. Betul-betul hilang nyawa, ikhwan. Kita yang duk isap rokok di luar ni ala main-main saja, macam duit banyak kan, sajalah buang sikit. Ni bukan ketagih betul-betul. Ketagih betul-betul, anda tengok dia penat macam jantung naik atas dada. Dia nak tinggal rokok. Antum pergi habaq kat dia, majlis fatwa kata isap rokok tu haram, dia baling besen kat kita. Nak suruh aku mampu udah syad, ikhwan. Maka masa tu saya teringatlah ayat lagu ni kat 5 orang ni ketika saya kaunseling. Saya kata Quran kata kalau nak tinggal benda sebesar lagu ni, kena dahulukan iman. Oh ikhwan, bila kita tarbiyah depa dengan benda-benda yang macam ni, dia punya kekuatan lain macam. Satu hari saya pergi ke Perak, saya pergi ceramah. Habis ceramah semua, time makan, satu orang duduk sebelah saya, dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia pakai serban, pakai jubah. Dulu masa saya mengajak penjara Penang, saya kata, tidur boleh, buat perangai jangan. Dia ada wadah satu, dia terpegang rotan sepanjang meja kita ni, tebal pun lagu ni. Rotan, jenis rotan kan. Saya mengajak, suruh penjara luas lagu ni ada. Dia pun sembang ujung tu. Bila dia pun sembang, saya kata kat warden, tengok Ustaz, ganggu saya. Warden pegang ni, heret masuk tepi tu dalam bilik, haria terus. Saya tengok dia pun kena haria. Alamak, silapnya aku pergi abang.
Saya takut dia keluar lepas hari saya balik. Maka saya kata tidur boleh, buat perangai jangan. Maksudnya jangan duduk sembang. Apa nak tidur tak apa. Ni aku duduk baca kitab, buat perangai jangan. Masa saya pergi ceramah tempat tu, kawannya azan tadi, azan maghrib dengan isyak lepas ceramah, dia duduk sebelah saya pakai serban, pakai jubah. Dia duduk sebelah saya. Dia kata kat saya, tidur boleh, buat perangai jangan. Saya tengok muka dia. Saya kata dapat mana ni? Dia kata ustaz yang bagi kat saya. Saya kata sahabat ni siapa dia? Ustaz ingat tak saya duduk penjara Pulau Pinang dulu. Dia habaq nama dia. Oh, jadi Tok Bilal masjid. Dia kata alhamdulillah ustaz, benar-benar iman boleh menyebabkan kita randuk bara api, dia kata. Saya dengar Hindu saya randuk bara api. Dia kata benar ya Allah. Benar ustaz. Saya tak ada apa. Saya dah nak mati dah ustaz dengan dadah ni. Tapi perkataan tu, iman saja boleh merawat jiwa manusia. Saya bertarung ustaz. Dan alhamdulillah kami 5 orang ni Tuhan tolong ustaz. 5 dia kata saya 5 murid ustaz ni semua dah jadi orang ustaz. 5 dah jadi orang. Saya duk fikir aku bukan orang kah? 5 dia jadi orang, dia kata. Ya subhanallah ikhwan, benar-benar. Lepas itu Allah bagi pada kita metod apa dia? Tengok. Metod dia, kalau nak dapat kebahagiaan hidup, Allah kata kena taat pada Rasul. Tak ada jalan lain. Allah hantar Rasul datang. Allah bangkitkan Rasul. Bimbing kita setiap inci berhubung dengan Tuhan. Rasul ajak. Satu persatu Rasul ajak. Bukan saja nak cara benda besar. Antu bayang Arab tak boleh tinggal benda ni. Masa diturun ayat ni, apa kata Anas bin Malik, di depan rumah sahabat ni, kami nampak arak tu berjalan. Dia pecah tong-tong arak. Sehingga sahabat-sahabat yang bekerja di rumah sahabat yang kaya-kaya duk tuang arak ni, pasal arak ayat haram belum lagi turun, dah nak sampai ke mulut, tiba-tiba ada orang duk lalu di luar bagi tahu telah turun ayat, haram minum, dah nak sampai ke mulut. Kotlah dia boleh kata lah punya langgar, dah dia baling buah. Tapi kalau tengok depa tu, depa satu depa menega, kedua depa minum. Berapa depa nak rugi dalam bisnes tak tahu. Yang dalam store depa pecah tak tahu banyak mana depa nak rugi. Ni yang menjadi mudmin ni, penagih ni, ketagih ni, macam mana dia nak hadapi hidup tu? Hanya kerana taat pada Allah dan Rasul. Dia pegang hati dan jantung dia, letak kepada Allah dan Rasul. Allah akan tolong aku. Allah kata la'allakum tuflihun. Kamu akan rasa tenang bila kamu taat pada Allah dan Rasul. Maka isu dia di sini ikhwan bukan isu arak saja. Dia isu langkah hidup kita. Kalau orang tu kata dia nak berhenti rokok, pun kita tak ada petua lain. Kunyah singgam ke? Berapa hari nak pergi kunyah singgam tu? Makan sirih. Berapa hari nak makan sirih? Nak bubur buah pala. Bagi hilang pedak buah pala sikit. Makan. Kunyah lama, hilang ketagih rokok, mai ketagih sirih. Merah mulut duk pui-pui gitu. Tak ada apa. Apa kena buat? Bismillah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tuhan, aku percaya pada janji Kau Tuhan. Kau pencipta aku, hidup mati aku di tangan Kau. Sihat dan sakit aku di tangan Kau. Rebah dan bangkit aku dengan urusan Kau. Aku sebut nama Kau kerana Engkau ya Allah, tolonglah aku. Bismillah. Siru ala barakatillah. Berjalanlah dengan keberkatan yang Tuhan bagi. Tuhan mesti tolong kita. Allah hantar Rasul. Wahai semayang ni, Rasul tak hantar pun orang tahu wahai semayang. Takkan orang Arab kataan rokok dia tak tahu. Kataan dia. Tapi tak. Macam mana nak rokok? Had rokok. Bacaan dalam rokok. Tuhan yang peruntukkan. Ikut Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wahzaru. Hati-hati. Musuh kamu akan datang pada kamu. Lepas tu Quran kata ingat, kalau kamu berpaling, ingat, Rasul tak akan buat apa pada kamu. Dia hanya menyampaikan urusan kamu dengan Tuhan di hari akhirat.
Maknanya ikhwan, kekuatan kita ni ada kepada Allah dan Rasul, dan dialah serba maha, serba kuat. Kita gantung kepada Rasul, ibadat kita ikut cara Rasul. Allah bagi kekuatan. Setan yang memang dia tu buat daripada api nak kacau kita, tapi kerana kita taat pada Allah dan Rasul ni, kita letak diri kita ni sebagai orang yang itiba'ur Rasul, dia lemah ikhwan, dia lemah, sangat-sangat dia lemah. Maka kerana itu, berengganglah kita dengan orang lain, jangan berenggang dengan Allah dan Rasul. Maka Allah pasti menolong kita dunia sampai akhirat. Ikhwan, mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini ada kebaikan untuk diri saya, ada kebaikan untuk kita semua. Ini bahagian pertama. Bahagian pertama. Saya 2 buku, ni bahagian kedua. 8.45 baru nak masuk bahagian kedua. Tadi part 1. Nak fikir macam mana? Nak masuk ke tak masuk? Jalan. Jalan. Tak mau isi kharah lu. Saya ingat bahagian kedua ni lagi sekali ya. Dia ada hubungan. Kenapa saya baca ayat ni? Kerana saya nak habaq bahagian kedua. Bahagian kedua. Saya rasa tadi macam cukup masa, tapi rupanya tak cukup masa. Kan? Masa tu cukup, masalah saya. Masa tu cukup, mana boleh tak cukup masa, kan? Masa cukup, masalah saya. Saya kona tadi terlebih. Lab tu terlebih, bercalak lutut. Kita tengok bahagian kedua. Para ulama kita sebut kenapa ayat ni Tuhan turun, dan kenapa Tuhan, apa dia yang Tuhan nak kaitkan kita dengan Rasul ni. 4 benda ni paling Arab nampak, sangat-sangat nampak. Bahkan judi Arab panggil maisir. Maisir dalam bahasa Arab bermakna mudah. Orang yang bermudah, dia ni mencari nafkah dengan jalan terlampau mudah dapat keuntungan. Tapi Tuhan haram kerja tu. Dia bukan keluar peluh apa, mudah sangat-sangat. Mudahnya. Kadang-kadang dia bertarung benda tak ada, 40,000, tak ada lagi 40,000 tu. Kalau dia kalah, dia jadi orangnya mu'sir, orangnya hutang dalam kesusahan. Allah tak suka cara ni. Cara apa ni? Ini bukan cara berusaha. Ini bukan cara manusia, ini cara setan. Mudah sangat dapat rezeki. Maka Allah haramkan. Arab bila dengar benda ni haram, dia jadi lagu tu. Allah, Muhammad nak cerita apa pula ni? Hari tu dia kata tak ada Tuhan melainkan Allah, kami terima dah. Ni Muhammad, benda ni tak boleh buat. Alamak Muhammad, apalah hang duk lungguk atas kepala kami ni Muhammad. Tapi bila Nabi cerita satu persatu, dia pun menangis. Dia pun kata betul Muhammad, benda ni benda yang kita kena stop. Kenapa Allah hantar Rasul mai pada kita ikhwan? Sebab tanpa Rasul ni ikhwan, semua ni kita tak boleh tinggal ikhwan. Sangat-sangat tak boleh tinggal. Dan dunia penuh dengan benda ni. Dunia penuh dengan benda ni ikhwan. Orang top-top menega yang jadi mega ni ikhwan, tak lepas pada benda ni. Kalau dia tak ada iman, dia tak lepas. Kerana bisnes yang kita buat, multimedia punya bisnes ni, mega ni, persaingan dia dahsyat. Tak cukup orang jaga bisnes kita, kita kena jin jaga bisnes kita. Ya subhanallah. Saya ada pengalaman pakcik, saya nak cerita saja, saya cerita pengalaman. Saya dibawa ke satu tempat, saya tak boleh habaq di mana, tapi pengalaman hidup. Dia pun ingat ustaz-ustaz ni kata jampi semua. Saya tak kerti jampi. Mbuih saya boleh mbuih, jampi saya tak kerti. Habis saya ceramah semua. Dia ajak saya naik ke bangunan atas, luar ada nyok, atas nyok tu ada lilin, ada bekas berasak. Ada dua orang pakai serba putih, sedang duk apa-apa baca, duk pegang nyok tu. Saya rasa nyok muda, duk bawa keliling bangunan tu dengan janggut, dengan serban, dengan jubah. Saya kata, apa tu? Oh, dia kata, ustaz, dalam menega ni, ialah ustaz, kan? Kadang-kadang orang ni dia tak boleh bertarung kita dengan zahir, dia bertarung kita dengan batin. Kadang-kadang ustaz order kita punya modal ni 2 juta, 3 juta, tapi tak ada sale dalam masa 3 bulan. Tengok-tengok rupanya orang tak nampak kedai. Alamak,
Habis panggil saya buat apa? Bahagian ustaz lah, ustaz nak buat apa? Ustaz boleh baca Yasin ke, sembuh ayat ke? Sembuh ayat aku tak reti, percik ayat boleh? Tak reti. Saya baru tahu, first time dalam hidup saya baru tahu orang bisnes begitu punya besar, yang zahir kita nampak hebat, rupanya ikhwan kena pakai benda ni. Ya Allah, kalau tak pakai benda ni tak boleh duduk di tempat yang tinggi. Bukan takat tu, bahkan kita pernah digemparkan dengan orang politik terlibat dengan bomo. Masih ingat lagi? Kita hanya boleh kata Allahumma ighfir lahum warhamhum, yang hidup dan yang mati. Tak lepas ya kawan. Ya subhanallah. Kita duk nampak duk melelong dalam kampung, ni kita duk maki dah je betul masjid tak bermain duk melelong. Depa tu tak ada pengaruh apa. Dia tegak melelong yang susah bini dia. Dengan kita lah tak boleh tidak. Tapi yang atas lagi, yang hidup mereka based on arak sebagai income, business. Oh dahsyat ikhwan, terlalu dahsyat. Judi, oh terlalu dahsyat. Macam mana ya ikhwan, kita boleh makilah dalam kampung ni malam-malam raya cari duit raya ya ikhwan. Dia bagi kita polis lah, cari duit raya esok nak raya apa tak ada. Dia mai lah min potong kami apa. Kita duk baca ayat ni innamal khamru Allah apa tak pening kepala. Yalah dia kata aku main judi tapi bukan bid'ah. Alamak dia pandai. Aku tak buat bid'ah. Aku main judi sikit-sikit. Main judi lagi baik daripada mencuri. Oh betul juga ujar dia. Tapi bila kita masuk label naik ke atas, ya Allah ikhwan, majlis besar-besar dulu-dulu ni tak ada arak, bukan majlis. Ya Allah, benar-benarlah memerlukan Muhammad ni datang membimbing kita ikhwan. Ya Allah, semoga Allah merahmati kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.